warahmatullahi taala wabarakatuh. Bab sedekah dapat mengelakkan daripada bala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abul Fajar Al-Azdi berkata, Nabi Isa alaihi salam berjalan di suatu dusun. Sedang di kampung itu ada tukang gosok. Maka penduduk kampung itu berkata, Ya Isa, tukang gosok itu selalu mengoyakkan pakaian kami, lalu ditahannya. Kerana itu doakan kepada Allah, semoga ia tidak dapat membawa bungkusan baju-baju itu ke rumahnya. Maka Nabi Isa alaihi salam berdoa, Ya Allah, jangan engkau kembalikan ia dengan bungkusannya itu. Maka pergilah tukang penatu itu untuk menatu pakaian dan membawa 3 potong roti. Tiba-tiba seorang abid yang selalu bertapa di bukit memberi salam kepada tukang gosok dan bertanya, Apakah engkau mempunyai roti untuk engkau berikan kepadaku, atau perlihatkan sahaja kepadaku untuk aku cium baunya, sebab sudah lama aku tidak makan. Maka langsung diberikan sepotong roti. Maka berdoa si abid, semoga Allah mengampunkan dosamu dan mensucikan hatimu. Maka diberikan sepotong lagi. Maka didoakan, Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Semoga Allah mengampunkan bagimu dosamu yang lalu dan juga yang akan datang. Lalu diberi sepotong roti lagi. Lalu ia berdoa, semoga Allah membangun untuk menggedung di syurga. Maka kembali tukang gosok di waktu petang selamat. Ketika orang dusun melihat tukang gosok kembali selamat, langsung mereka melapor kepada Nabi Isa alaihi salam bahawa tukang gosok telah kembali selamat. Nabi Isa berkata, panggillah ia ke sini. Dan ketika datang menghadap Nabi Isa, ditanya, apakah yang engkau kerjakan hari ini wahai tukang gosok? Jawabnya, saya tadi didatangi seorang abid yang biasa beribadah di atas bukit dan minta makanan kepadaku. Maka saya berikan kepadanya 3 potong roti, dan pada setiap potong ia berdoa. Nabi Isa berkata, cuba serahkan kepadaku bungkusan itu untuk kulihat. Maka ketika dibuka oleh Nabi Isa alaihi salam, terdapat di dalamnya ular yang hitam terikat mulutnya dengan besi, kunci besi. Nabi Isa alaihi salam bertanya, hai ular. Jawabnya, labbaika ya Nabi Allah. Tidakkah engkau diutus untuk orang ini? Jawabnya, benar. Tetapi ketika ia kedatangan abid daripada bukit dan minta makan kepadanya, maka tiap roti yang diberikan kepadanya berdoa dan diaminkan oleh malaikat. Maka Allah mengutus malaikat datang untuk mengendalikan aku dengan kendali besi ataupun kunci besi. Maka Nabi Isa alaihi salam berkata, hai tukang gosok, perbaikilah amal perbuatanmu, maka sungguh Allah telah mengampunkan bagimu berkat sedekahmu. Ini cerita yang mana reka ceritanya satu orang tukang gosok baju pakaian, dia khianat pakaian orang-orang yang yang ada pakaian yang minta digosok, sehingga orang kampung minta kepada Nabi Isa supaya doakan supaya Allah Ta'ala binasakan dia. Jahat dia sampai peringkat, minta binasakan dia.
Nabi Musa ni pun berdoa, wahai Tuhan, jangan engkau kembalikan dia dengan bungkusan itu. Jadi doa Nabi Isa tu memang doa jenis nak binasa lah. Tetapi tiba-tiba si tukang gosok ni, dia terserempak dengan satu orang tukang abid ataupun orang yang abid, tok lebay. Tok lebay yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kawan ni, oleh kerana dia ibadat banyak, kerja buat tak ada, jadi dia minta, lapar sangat, minta roti. Dia kata kalau tak dapat bagi roti pun dapat tunjuk, aku nak cium je, nak dapat bau roti. Tetapi walaupun dia jahat, tukang gosok ni jahat, orang sumpah dia, Nabi Isa pun doa ke dia, tapi dia je bila jumpa orang tu dia mari perasaan kesian. Maka dia berikan roti itu kepada si abid itu. Beri yang pertama, yang abid tadi berdoa, dia kata, wafarallahu laka, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau dan mensucikan hati engkau. Itu doa yang pertama. Bila dengar lagu tu, dia bagi lagi roti yang kedua. Sekali lagi yang abid ini, tok lebay ini berdoa lagi, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau yang dulu dan yang akan datang. Dia bagi kali yang ketiga, semoga Allah Ta'ala bagi syurga, gedung syurga kepada kamu. Habis roti. Maka bila habis roti, dia pun balik semula ke tempat dia. Yang Nabi Isa ni dah berdoa supaya dia ni jangan balik ke Jahannam, habis dah dia. Yang jangan balik semula rumah dia. Orang kampung kata, wahai Isa, dia kata ada lagi kawan tu. Maka pada masa itu Nabi Isa panggil dia. Dia kata, wahai Abid, apa yang telah engkau buat hari ni? Yang kawan ni pun ceritalah. Dia kata, hari ni ada orang mari, orang tok lebay mari jumpa aku, dia minta roti, aku bagi. Tetapi setiap kali dia bagi roti tu, aku bagi roti ke dia, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kawan ni cerita betul benda. Maka dia kata, Nabi Isa kata, bawa wangi bungkusan tu, ada roti dalam tu yang diisi roti tu dengan isi kain-kain kau benda tu, bagi sini. Bagi-bagi, tengok ada ular dalam, yang telah pun semacam dikunci dengan dengan besi. Baik. Nabi Isa pun dengan kelebihan dia sebagai Nabi, tanya, wahai ular. Ular tu pun jawab, labbaika ya Nabi Allah. Maknanya satu jawapan yang mulia lah, menghormati Nabi. Dia kata, bukankah engkau diutuskan untuk membinasakan lelaki? Berkat kehendak orang kampung, campur aku doa. Dia kata, memang betul. Dia kata, Allah Ta'ala suruh aku binasakan sebab engkau pun berdoa, orang kampung pun minta supaya binasakan dia, lelaki ni. Tetapi dia kata, berkat dia punya sedekah tu pula, dia kata, mulut aku ni dikunci. Dikunci, maka aku tak boleh nak buat apa-apa terhadap lelaki ni. Maka Nabi Isa pun fahamlah bahawa ini adalah utusan daripada Allah. Maka dia kata, wahai tukang gosok, baiki amal perbuatan kamu, maka sungguh Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu berkat sedekah kamu tu. Jadi ini nak ceritanya bahawa sedekah tu dapat mengelakkan daripada bala. Dan sedekah ni pula tuan-tuan, kalau kita tengok cerita ni, kita ambil pengajaran dia sikit. Orang jahat ni kadang-kadang baik, sebab tu dia nak kena sikit je. Kadang-kadang kita gosok belakang dia, kawan dengan dia, jadi baiklah dia. Kalaupun tak jadi baik, sekurang-kurangnya dengan baiknya kita, baiknya kita belanja teh dia ke, selalu borak dengan dia. Paling tidak, kalaupun dia tak baik, dia tak jahat, tak jahat sangat, tidak menambah kejahatan dia. Yang ini yang kita nak cuba amalkan dalam kehidupan kita. Kita kalau boleh, sedapat mungkin jangan biarkan kejahatan itu bertambah. Dapat mempertahankan kejahatan sedia ada pun okey. Jadi kita kadang-kadang kita lihat orang jahat ni, kita biar gitu, dia lagi jahat, lagi bertambah kejahatan dia.
Tapi kalau kita mengambil pendekatan, kita cuba coolkan ataupun slowkan dia punya keinginan dia nak jadi jahat, itu pun sudah satu kejayaan bagi kita. Baik, jadi bila kita tengok kes ni, jahat dia, orang kampung semuanya minta doa supaya Nabi Isa, minta supaya Nabi Isa dia doa pada Allah, binasa terus. Cuma ayat Nabi Isa tu cantik, dia kata jangan kembalikanlah ia wahai Tuhan. Dia tak minta doa binasa. Dia kata jangan kembali, maknanya benda tu macam binasa lah juga. Baik, tetapi jahat-jahat dia jumpa orang yang minta sedekah, dia boleh bagi. Ini kita kena ambil ni. Jadi kena raikan orang jahat, kena tengok keadaan lah, tengok keadaan. Sebab kadang-kadang nak dapat buat kerja sedekah ni tuan-tuan, orang mari suruh pun tak bagi. Orang nampak, orang panggil huru-hara lah, tengok muka pun muka huru-hara, tapi sedekah dia ada, pemurah hati dia. Kadang-kadang pemurah itulah yang menyebabkan satu hari nanti Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia untuk jadi baik. Lepas tu dengan sedekah itu juga, ini nak kaitkan dengan tajuk, dengan sedekah itu juga dia dapat mengelakkan daripada bala. Yang ini saya selalu sebutlah, maknanya hari ni kita tak tahu bala apa yang kena kita hari ni. Salah satu bala tuan-tuan, kalau dalam ni dia ada cerita, rasanya saya tak tahu muka surat apa-apa. Ada satu cerita, dia tu ditakdirkan orang panggil, ditakdirkan Tuhan kena stroke. Kena stroke. Stroke ni adalah satu bala. Bala ni apa dia? Benda yang kita tak kenal, tu je. Jangan fikir bala ni rumah terbakar, accident, hal kita tak kenal. Stroke, kencing manis ke apa benda itu yang jenis orang panggil, yang jenis bala yang berpanjangan. Ada yang jenis mari tiba-tiba stroke, tiba-tiba je mari. Jadi ada satu cerita, dia cerita apa dia? Dia kata dia cerita tu, aku setiap hari baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Aku ajar lagi orang. Cerita dia. Tiba-tiba orang tengok dia kena stroke. Jadi dia ceritalah, kalau baca ayat ni, insya-Allah hari tu tak ada kena benda yang memudaratkan diri kita. Tiba-tiba dia yang tukar ajar tu kena satu penyakit, iaitu stroke. Orang tanya, Tok Syekh, kamu tak baca ke? Kenapa kamu mengajar kami baca bismillah sampai akhir tu? Kalau baca tu tak kena bala, sedangkan kamu sendiri kena stroke. Dia kata aku tak tahulah, dia kata tiap hari aku memang baca, dia kata. Cuma hari ni aku tak baca. Nak ceritanya, kalau Tuhan orang panggil nak perkena juga tu, kadang-kadang dilupakan kita. Jadi sedekah ni kalau boleh ingat sentiasa, tiap-tiap hari sedekah. Amalkan setiap hari supaya segala bala yang Allah Ta'ala dah tetapkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan. Sebab bala-bala ni dia boleh ditolak dengan sedekah, dengan baca doa tadi, ataupun di doa la yarudul qada illa bidoa. Qada ketentuan Tuhan itu tidak akan ditolak kecuali dengan doa aja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.